Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat, kasih sayang, taufik, hidayat, inayat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita bertemu pada hari ini untuk meneruskan sesi tadabbur surah Luqman daripada juzuk 21 pada bulan Ramadan yang mulia pada tahun 1442 Hijrah ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita tanpa memanjangkan masa, kita akan mulakan bacaan ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-10 dan juga 11 daripada surah ini. Dan kali ini saya berniat untuk tidak ambil masa yang panjang kerana selepas maghrib nanti saya ada exam. Jadi saya ingin pendekkanlah. Saya rasa sekadar yang mampu untuk tidak membatalkan, kecuali kalau ada kelas ataupun ada perkara yang mana tidak boleh dielakkan, memang kena batal lah. Tapi kalau tidak ada perkara yang begitu penting, selagi mana boleh untuk kita buat, walaupun hanya untuk tempoh 15 ke 20 minit, insya-Allah. Dan untuk ayat ke-10 dan ke-11 daripada surah Luqman ini tuan-tuan, ia adalah berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kehebatan, kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala tutup ayat tersebut dengan firman-Nya wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, alladzi la yaghlibuhu syai', tidak ada satu perkara pun, tidak ada satu benda pun, tidak ada satu zat pun, tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat membatalkan keputusan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menghalang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya orang yang beriman akan berada di dalam syurga, kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, orang yang mana kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan khalidina fiha. Mereka semua, kalau orang kafir berada di dalam neraka, orang beriman berada di dalam syurga. Mereka semua akan kekal di dalam tempat masing-masing lah, sama ada syurga ataupun neraka. Wa'adallahi haqqa, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali akan melanggar janjinya. Sebab manusia kalau dia berjanji mungkin dia langgar janji, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala kata wa'adallahi haqqa, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Al-aziz alladzi la yaghlibuhu syai', yang mana tidak ada satu perkara pun, tidak ada satu benda pun, tidak ada satu zat pun yang mana boleh melawan Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, membatalkan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Al-Hakim, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang mana penuh dengan hikmah di dalam perbuatannya, sama ada ciptaan berkaitan dengan keduniaan ini, iaitu penciptaan 7 petala langit, 7 petala bumi, benda yang kita nampak, kita tak nampak, pentadbirannya, makhluk-makhluknya, sama ada dari sudut itu ataupun dari sudut syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hakim fi sun'ihi wa fi tadbirihi, pada ciptaannya, pada pentadbirannya, wa fi tashri'ihi, dalam perundangannya. Jadi kata para ulama, munasabah, orang kata kesesuaian selepas Allah Subhanahu wa taala tutup ayat yang ke-9 dengan menyatakan sifat Allah, iaitu Allah Subhanahu wa taala ini aziz dan juga hakim, maka sesuailah untuk selepas itu dinyatakan bukti-bukti kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kehakiman Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala sebut beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala panggil umat manusia untuk
lihat, untuk fikir, untuk tafakkur, untuk tadabbur, untuk ponder, untuk manusia sedar dengan ilmu, untuk manusia sedar dengan ilmu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hanya senya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang wajib dan layak untuk disembah, bukan orang lain. Jadi dalam ayat yang ke-10 Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang empat perkara yang mana manusia boleh nampak, manusia hidup di kalangannya, manusia boleh fikir. Bahkan kalau dalam zaman kita hari ini manusia membuat kajian-kajian. Kalaulah pada zaman Nabi SAW dahulu, pada zaman kehidupan di Mekah terutamanya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat-ayat ini kepada orang kafir Quraisy, Allah Subhanahu Wa Taala suruh mereka lihat, Allah Subhanahu Wa Taala suruh mereka fikir. Itu pun dah cukup sebenarnya untuk menimbulkan tauhid di dalam hati manusia. Kalaulah manusia menggunakan akal fikiran yang sihat, tidak dibawa oleh hawa nafsu, tidak dibawa oleh taklid kepada pegangan datuk nenek moyang dahulu, taklid secara membuta tuli, maka itu pun sebenarnya sudah cukup untuk menimbulkan balik keimanan yang pada asalnya memang manusia ada iman tu dalam hati dia. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap daripada manusia yang dilahirkan itu, mereka dilahirkan berdasarkan fitrah. Fitrah ni ada banyaklah tafsiran para ulama. Tetapi senang ceritanya, antara tafsiran yang masyhur ialah fitrah di sini, di dalam hati mereka, di dalam tubuh badan mereka, ada kemampuan untuk mereka menerima tauhid dan ada kebencian terhadap syirik. Itu yang antara disebut oleh para ulama lah. Yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka selepas itu, kedua ibu bapanya lah yang menjadikan anak mereka itu sebagai Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi, kalaulah dengan semata-mata ponder, fikir, kaji lebih-lebih kurang, tafakur, tadabbur, itu sudah cukup untuk mengembalikan manusia kepada fitrah yang benar, mengembalikan manusia kepada tauhid, mengembalikan manusia kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi tuan-tuan pada hari ini, apatah lagi pada hari ini dengan kemajuan sains dan teknologinya. Dengan kemajuan sains dan teknologi, manusia boleh lihat benda yang ada di atas langit, manusia boleh lihat benda yang ada di dalam lautan yang begitu dalam. Manusia boleh lihat apa yang ada di dalam bukit, gunung ganang. Manusia boleh lihat perkara tersebut yang mana menunjukkan, membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala hanya melalui skrin TV ataupun skrin telefon sahaja. Sepatutnya lagi-lagilah manusia sedar dan yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang layak, yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada empat perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini. Yang pertama sekali ialah tentang penciptaan langit. Allah Subhanahu Wa Taala sebut langit, tetapi mengisyaratkan kepada segala benda yang ada di langit. Bulannya, bintangnya, galaksinya, planetnya, dan kita yang berada di bumi ini apabila dibandingkan dengan langit adalah seumpama satu zarrah sahaja, tuan-tuan. Satu zarrah yang begitu kecil. Kita, kalau kita belajar sains dulu kan, kita ni berada di apa? Kita berada di dalam galaksi Bima Sakti. Dan dikatakan bahawasanya dalam dunia ini ada banyak lagi galaksi yang kita tidak tahu. Dan dalam galaksi Bima Sakti ini, dia ada satu sistem yang dinamakan sebagai sistem matahari. Matahari ini ialah satu pusat ataupun satu paksi yang mana adanya planet-planet lain. Planet-planet lain yang mana mengelilingi matahari ataupun berada di sekitar matahari ini. Saya pernah baca dalam zaman sekolah-sekolah menengah dulu, dia kata perbezaan antara bumi dengan matahari ialah matahari ini dia seumpama huruf O, huruf besar dalam surat khabar yang biasa orang cetak. Kemudian bumi ni seumpama huruf O kecil dalam surat khabar. Dan diletak dia punya jarak antara O besar dengan O kecil tadi, antara matahari dan juga bumi itu seumpama, bukan seumpama, dalam jarak 30 meter. Cuba tuan-tuan bayang, satu huruf O besar, satu huruf O kecil yang mana mewakili matahari dan juga bumi, jarak antara dua huruf tersebut adalah sebanyak 30 meter. Cuba tuan-tuan bayang betapa kecilnya kita
dan betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya betapa hebat agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau langit itu sahaja pun tuan-tuan, yang mana mengandungi pelbagai galaksi, yang mana begitu luas, yang mana manusia tidak mampu untuk kaji sampailah manusia mati, sampailah kiamat berlaku. Bagaimana besarnya, hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang pertama tuan-tuan. Dalam riwayat-riwayat, walaupun setengah-setengah riwayat tersebut ada kelemahan, perumpamaan antara langit pertama dengan langit kedua adalah seperti satu bentuk cincin yang mana dilempar di tengah padang pasir. Perumpamaan langit kedua ke langit ketiga pun begitu juga. Seperti satu bentuk cincin yang mana dilempar ke padang pasir. Begitulah perumpamaan langit ketiga, langit keempat. Dan perumpamaan keseluruhan alam ini dengan arash Allah Subhanahu Wa Taala seperti satu bentuk cincin yang mana dilempar ke tengah padang pasir. Jadi tuan-tuan, kita manusia kita tidak akan mampu untuk fikir betapa hebatnya, betapa berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala isyaratkan kepada langit di sini. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang bumi. Apa yang ada di atas bumi, apa yang ada di bawah bumi. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah hidupkan binatang-binatang di atas bumi, di dalam binatang-binatang di atas bumi, di dalam bumi, tumbuh-tumbuhan, bukit bukau, gunung ganang, sungai-sungai yang mengalir. Jadi tuan-tuan, ini merupakan perkara yang mana manusia lihat dan manusia boleh fikir. Terutamanya orang kafir Mekah yang mana mereka ni sentiasa keluar daripada kota Mekah untuk berdagang. Mereka pergi ke Syam, mereka pergi ke Yaman untuk berdagang. Jadi sepatutnya mereka boleh lihat perkara tersebut, mereka boleh ponder, mereka boleh fikir, mereka boleh tadabbur, mereka boleh tafakur. Yang mana kalaulah mereka fikir sedikit sahaja, cukup untuk mereka kembali kepada tauhid yang hakiki, tauhid yang asli. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang apa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan air hujan daripada langit. Yang mana air hujan ini merupakan sebab kehidupan untuk manusia di dunia, sebab kehidupan untuk tumbuh-tumbuhan, sebab kehidupan untuk binatang-binatang. Yang paling penting sekali untuk manusia lah. Ini merupakan perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu kepada orang kafir Quraisy musyrikin Mekah berkali-kali. Apabila mereka mengingkari kebangkitan semula, Allah Subhanahu Wa Taala telah buat perumpamaan bagaimana tanah yang kering kontang, yang tandus akan hidup apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan air hujan. Adanya air yang mengalir, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput. Ini semua menjadi sebab untuk kehidupan binatang-binatang dan last sekali akan jadi sebab untuk kehidupan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa untuk menghidupkan bumi yang kering kontang. Begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa untuk menghidupkan manusia selepas kematian mereka. Tiga perkara disebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di bumi, yang ada di laut. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dabbah. Dabbah ni kita senang ceritanya makhluk-makhluk lah yang melata di atas muka bumi dan isyarat juga kepada yang ada di dalam lautan, di dalam sungai. Ini semua ialah makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta, yang mana sampai hari ini manusia tidak habis-habis untuk mengkaji rahsia-rahsia, keajaiban-keajaiban yang ada di sebalik ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi tuan-tuan, sebab tu di dalam ayat-ayat yang lain, apabila Allah Subhanahu Wa Taala cipta tentang langit, bumi, air, tentang hidupan-hidupan yang ada di atas bumi, tentang hidupan yang ada di dalam sungai, lautan dan seumpamanya, biasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup dengan perkataan-perkataan seperti yatafakkarun. Tidakkah mereka mahu berfikir? Ya'qilun. Tidakkah mereka mahu fikirlah, ya'qilun, fikir, berakal. Tidakkah mereka mahu melihat? Tidakkah mereka, senang ceritanya kesimpulan, mereka mahu ataupun tidak untuk kaji, untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Last sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang ke-11, iaitu selepas kamu lihat semua perkara yang ajaib, yang hebat-hebat, penciptaan langit, bumi, matahari, bulan, bintang,
perubahan musim, air pasang surut, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam dunia ini, ada tak satu zat yang mana boleh mencipta? Kalau dalam konteks masyarakat Mekah pada waktu tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala sedang mencabar mereka. Adakah Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sembah, patung-patung berhala yang kamu sembah ini dapat mencipta perkara-perkara tersebut? Nescaya mereka tidak akan mampu untuk menjawab ya, sebab mereka tahu patung-patung berhala itu adalah ukiran mereka, ciptaan mereka. Jadi kenapa kamu, wahai orang musyrikin Mekah, kafir Quraisy, menyembah patung-patung berhala tersebut? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan yang sebenar? Ataupun kenapa kamu beriktikad bahawasanya mereka patung-patung berhala ini ada kuasa-kuasa tertentu dalam mentadbir alam ini? Jadi itu satu persoalan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah lemparkan kepada mereka. Persoalan ini adalah untuk taubih, tabkid. Persoalan untuk menyebabkan mereka tidak mampu jawab, untuk memalukan mereka, supaya mereka terlopong, tidak dapat memberi jawapan. Last sekali mereka terpaksa mengaku bahawasanya kami telah melakukan perbuatan yang bodoh kerana kami tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar. Bahkan kami telah pergi kepada patung-patung yang mana la yanfa'u wa la yadur, tidak boleh memberi manfaat dan juga tidak boleh memberi mudarat. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat ke-10, khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Allah Subhanahu Wa Taala yang mana adalah aziz dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana adalah hakim. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah menciptakan as-samawat, 7 lapis langit, bighairi amadin, tanpa adanya amad. Amad ialah plural bagi imad, iaitu tiang, ustuana. Bighairi amadin tarawnaha. Kamu tengok, bighairi amadin tarawnaha, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan langit-langit tanpa tiang-tiang yang kamu lihat. Maksudnya, amad ghair mar'iyah. Tidak ada tiang yang manusia boleh lihat. Memang benda tu tak ada pun. Tiang yang nampak ataupun tiang yang nampak memang tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan 7 petala langit itu adalah dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah pegang langit daripada jatuh dan runtuh dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bighairi amadin tarawnaha, tanpa ada tiang-tiang yang mana kamu lihat. Bighairi amadin tarawnaha. Cuma dalam dhamir ha, dalam perkataan tarawnaha, sebahagian mufassir mengatakan dia kembali kepada amad tadi. Sebab amad tu ialah jamak, plural. Jadi dia dikira sebagai muannas, dikira sebagai wanita. Sebab tu datang dhamir ha. Bighairi amadin tarawnaha. Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan langit-langit tanpa ada tiang-tiang yang kamu lihat tiang tersebut. Nampak tak? Maksudnya tidak ada. Tiang tu ghair mar'iyah. Tidak boleh dilihat. Memang tak ada. Allah SWT cipta langit tinggi di atas, tidak runtuh, tidak jatuh adalah dengan kudrat Allah. Kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana menanggung tiang tersebut daripada jatuh. Ataupun sebahagian mufassirin kata tarawnaha, dhamir ha ni kembali kepada as-samawat. Iaitu seolah-olah tarawnaha ni ayat baru. Mula-mula Allah kata khalaqas samawati bighairi amadin. Allah Subhanahu Wa Taala lah Tuhan yang mana maha perkasa, maha bijaksana, telah menciptakan 7 petala langit tanpa tiang. Tarawnaha. Jadi begitulah yang kamu lihat. Tarawnaha. Kamu tengok kan? Langit mana ada tiang? Itu maksudnya. Tarawnaha, ha itu, dhamir ha itu kembali kepada as-samawat. Iaitu tarawnaha. Kamu telah lihat dalam kehidupan kamu sehari-harian. Bagaimana langit itu? Mana ada tiang? Wa alqa fil ardi rawasiya. Okey. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan kepada langit ini tidak runtuh adalah dengan kudrat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam surah Fatir tak silap, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memegang langit itu dan juga bumi itu antazula, daripada dia bergerak-gerak ataupun daripada berpusing, daripada berputar ataupun daripada runtuh. Jadi perkataan
Zala ni biasanya merujuk kepada pergerakan, pusingan, berubah daripada satu tempat ke satu tempat. Nak bagi tahu bahawasanya seluruh sistem cakrawala ini, langitnya, buminya adalah di dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berada di atas apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah satu tempoh masa Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan akan hancur leburnya langit dan juga bumi ini, manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Antara tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala ialah bumi dan langit itu berada di tempatnya, tegak di tempatnya. Langit tidak runtuh, bumi berada di tempatnya, bergerak di atas paksinya sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Antaqumas samaa'u wal ardu bi amrih, iaitu bumi dan juga langit akan berada mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa alqa fil ardi rawasiya, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah, kalau alqa ni kita kata mencampaklah, senang ceritanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memacakkan di bumi itu rawasiya, iaitu gunung ganang, iaitu al-jibal syawamikh, iaitu gunung ganang yang mana begitu tegak, begitu teguh, begitu tinggi, sebagai paksi, sebagai autad, sebagai paksi bagi bumi ini daripada dia bergerak-gerak sehingga menyusahkan manusia. Tetapi ia tidaklah menafikan adanya ujian-ujian Allah yang menimpa umat manusia dengan ketentuan Allah apabila berlakunya tsunami, apabila berlakunya gempa bumi dan seumpamanya. Tetapi in general case, dalam kehidupan biasa, Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan bumi-bumi tersebut okey, tidak bergerak-gerak, tidak berpusing-pusing, sehingga memudahkan manusia untuk hidup di atasnya melalui perantaraan jibal, melalui perantaraan gunung ganang yang telah dijadikan paksi tersebut. Tapi kalau kita ponder, kita fikir sekali lagi apa yang berlaku di atas muka bumi ini, kerosakan dan seumpamanya, Allah Subhanahu Wa Taala kata zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah berlakulah kerosakan di atas muka bumi ini, sama ada di lautannya ataupun sama ada di dunianya, di daratannya, adalah kerana perbuatan manusia. Tetapi ia tidak menafikan berlakunya perkara-perkara seperti gempa bumi dan seumpamanya adalah kerana ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia menguji umat manusia. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. An tamida bikum, terjemah dia supaya bumi itu tidak bergoncang, tidak berpusing, tidak bergerak-gerak dengan kamu. Ai li alla tamida bikum. Dalam tafsir dia kata li alla tamida bikum. An tamida bikum ni, kalau tuan-tuan belajar dalam masalikul illah, dalam masalah maslak illah yang dinamakan sebagai ima ataupun tanbih, tuan-tuan akan jumpalah lam yang mana zahirah, ada lam yang muqaddarah. Jadi di sini ulama-ulama kita letak lam muqaddarah, iaitu menunjukkan kepada supaya, sebab, reason. Li alla tamida bikum, li alla tamida bikum, supaya bumi itu tidak bergoncang, tidak bergerak-gerak, tidak berputar, tidak stabil, tidak stabil dengan kamu, wahai manusia yang hidup di atasnya. Allah antamida bikum ay li Allah, supaya bumi itu, tamida dalam tu ad-dhamir kembali kepada bumi, li alla tamida bikum, supaya bumi itu tidak bergoncang, tidak bergerak-gerak, tidak berputar-putar sehingga menyusahkan kamu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan batha ni farraqa nashara, telah menghidupkan hidupan yang begitu banyak di atas permukaan bumi ini, di dalam lautan dan seumpamanya. Wa batha fiha, Allah SWT telah sebarkan, Allah SWT telah taburkan kehidupan begitu banyak di dalam bumi ini, min kulli dabbah, dari segenap hidupan-hidupan yang melata. Asal dabbah ni tuan-tuan ialah merangkumi apa sahaja yang mana melata di atas muka bumi. Sama ada dia ada kaki macam kita, berkaki dua seperti ayam, ataupun berkaki empat seperti binatang ternakan, ataupun benda yang merayap. Itu semua dinamakan sebagai dabbah dari sudut asal bahasa. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan Allah SWT telah hidupkan hidupan yang pelbagai di atas muka bumi ini. Kalau dalam lautan, adanya pelbagai hidupan di dalam lautan. Dari benda-benda ni, tuan-tuan, kita kena tengok National Geographic lah.
Tapi tengok bukan semata-mata nak tengok. Kalau kita tengok tanpa panduan Alkitab, tanpa panduan wahyu, kita tak akan nampak benda itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nampak benda itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ada serentak paduan wahyu dan Alkitab dan juga dalail, ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran yang bersifat hissi, yang mana boleh dilihat, disentuh ini. Jadi bila ada dalail ma'nawi, adanya petunjuk-petunjuk ma'nawi yang berupakan wahyu daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, dan juga adanya dalail hissi ini, petunjuk-petunjuk yang boleh kita lihat, kita boleh sentuh, kita boleh kaji ini, maka kalau ada dua ni, insya-Allah manusia tidak akan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia akan berada di atas jalan yang benar, iaitu jalan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan kami telah turunkan wa anzalna minas sama', dan kami telah turunkan daripada langit ma'an, iaitu air hujan. Lalu fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim, kami telah tumbuhkan di atas muka bumi ini melalui perantaraan air tersebut. Sebabnya Allah SWT jadikanlah, Allah Ta'ala tak berhajat kepada makhluk pun untuk buat sesuatu pekerjaan, tetapi itu ialah sunnatullah yang Allah buat. Fa'ambatna fiha, dan kami telah tumbuhkan, kami telah hidupkan di bumi itu min kulli zawjin karim, min kulli zawjin karim, benda-benda yang berpasang, sama ada dari sudut tumbuhan ataupun dari sudut hidupan seperti haiwan lah. Min kulli zawjin karim, dari sudut tumbuhan dan juga dari sudut haiwan. Sebab tumbuhan pun Allah hidupkan dengan pelbagai tumbuhan yang kita tak faham pun tuan-tuan. Dan daripada tumbuh-tumbuhan itu, daripada air itu, manusia, binatang-binatang yang lain hidup di dalam kehidupan mereka. Hadza khalqullah, ini ialah ciptaan Allah. Khalq di sini dalam kitab-kitab tafsir kata masdar, tetapi urida bihi al-maf'ul, iaitu hadza makhluqullah, inilah benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan. Fa'aruni, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah challenge, Allah Subhanahu Wa Taala telah cabar, wahai kafir Mekah, wahai kafir Quraisy, musyrikin Mekah, kafir Quraisy, aruni, tunjukkanlah kepada aku, madza khalaqal ladina min dunih, apakah yang telah diciptakan oleh selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tuhan-tuhan patung berhala yang kamu sembah. Apa yang mereka buat? Mereka cipta langit bumi, mereka cipta tumbuh-tumbuhan, mereka turunkan air hujan. Apa yang mereka boleh buat? Fa'aruni madza khalaqal ladina min dunih, tunjukkan kepada aku apakah yang telah diciptakan oleh orang-orang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tuhan-tuhan yang kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka boleh buat? Kemudian Allah SWT tutup ayat ini, balil zalimuna fi dhalalim mubin. Bahkan bal di sini lil intiqal wal idra ila a'la, iaitu bila Allah SWT dah berhujah dengan mereka, Allah SWT telah datangkan bukti-bukti kehebatan dia. Allah SWT sekarang nak berpindah kepada satu stage yang lain, iaitu untuk buat keputusan, untuk cok atas dahi mereka bahawasanya mereka berada di atas kesesatan yang begitu jelas dan nyata. Fi dhalalim mubin, mungkin ta'bir dengan fi menunjukkan kepada berada di dalam satu tempat. Fi biasanya menunjukkan kepada dharfiyah, berada di suatu tempat. Jadi mereka telah berada di dalam kesesatan yang mana begitu jelas dan nyata. Mereka telah tenggelam di dalam kesesatan yang jelas dan nyata itu, sehingga mereka tidak lagi boleh keluar daripada kesesatan tersebut. Dan dalam ayat ini Allah sebut balil zalimun. Allah Subhanahu Wa Taala tak guna kata ganti diri hum. Kalau kita akan cakap bahkan mereka adalah orang yang mana berada di dalam kesesatan yang nyata. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebut dhamir. Allah Taala tidak sebut kata ganti diri. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut isim zahir, iaitu az-zalimun. Kenapa Allah sebut isim zahir? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak zahirkan sifat itu yang menyebabkan mereka berada di dalam kesesatan yang nyata, iaitu kerana sifat zalim mereka. Apakah sifat zalim tuan-tuan? Iaitu orang yang mana meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Orang yang mana dia tahu satu-satu benda ni kena buat macam ni, tapi dia tak buat macam tu. Orang tahu bahawasanya ini ialah batu, ini ialah kayu yang mana mereka sendiri telah ukir, mereka sendiri yang telah pelihara, mereka sendiri yang telah jaga. Bagaimana mungkin batu-batu ini, kayu-kayu ini yang mereka anggap sebagai Tuhan, boleh menyelamatkan mereka daripada kemudaratan, boleh menyelamatkan mereka daripada segala musibah?
Jadi bila kamu buat benda tu, kemudian kamu sembah, kemudian kamu kena jaga dia, itu ialah zalim lah. Kamu telah buat satu perkara yang tidak patut, meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut bal hum fi dhalalim mubin, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut bal adh-dhalimuna fi dhalalim mubin adalah untuk tasjil. Kenapa mereka berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Kerana sifat zalim yang ada pada diri mereka, iaitu mereka telah menzalimi diri mereka. Sepatutnya mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka sembah patung berhala. Sebab tu antara benda yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu ialah kezaliman yang mana begitu besar. Sebab apa? Disebabkan oleh syirik itu manusia telah menzalimi diri dia, yang mana lah sekali dia telah hirman, dia telah terhalang daripada untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya. Jadi tuan-tuan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar, untuk amal, untuk sampaikan, untuk mengajak manusia kepada dakwah tauhid, untuk mengajak manusia menjauhi syirik diri kita sendiri, keluarga kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, masyarakat kita. Kembalikan mereka kepada tauhid Al-Quran, kembalikan mereka kepada tauhid As-Sunnah, jauhkan mereka daripada syirik sebagaimana yang telah Allah Subhanahu Wa Taala larang di dalam Al-Quran, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah larang dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.